So pelajar, kita dah masuk ke video seterusnya on Redox YouTube. Tadi saya dah buat satu video rakaman di Redox YouTube, dan saya nak menyambung sedikit tentang area tu sebelum pelajar mula tanya. Saya pun dah tahu apa yang kamu akan tanya, like, sir, daripada gambar tadi tu, mana satukah dikatakan sebagai melakukan proses pengoksidaan, melakukan proses penurunan? Kenapa saya pecahkan kepada, saya bahagikannya kepada dua video? Kerana senang aja. Kita kan manusia. Bila kita tengok YouTube, kita hanya pilih 5 minit, 3 minit tayangan. 5 minit, 3 minit tayangan, kita memang duduk nak tengok. Sebab kita tak boleh duduk lama nak tengok. Jadi saya pecahkan bahagiannya kepada 8 minit, 5 minit, 3 minit. Asalkan apa yang kita tayangkan, apa yang kita rakamkan, Dr. Raj untuk you, very beneficial. Jadi jangan lupa subscribe and press the bell button. Para pelajar, sekarang saya ulang balik sedikit tentang area yang pertama tadi, ya. Let's have a look. Tadi kita telah berjaya melukiskan YouTube, dan kita telah membuatkan bahawa ini merupakan rock carbon. Kenapakah kita selalu menggunakan carbon? Kerana carbon bersifat lengai. Ayat pertama, ingat, dua ini adalah carbon, dan carbon bersifat lengai. Apa maksud lengai? Ia tidak mengganggu hasil eksperimen. Ia tidak mengganggu, tidak kacau. Jadi dia hanya berfungsi sebagai konduktor elektrik yang baik. Jadi pelajar, jangan lupa, apakah nama lain karbon? Kita kena tahu, karbon dipanggil grafit. Apakah pengganti? Jangan lupa ya, kalau soalan SPM tanya, apakah pengganti? Apakah pengganti bagi karbon? So, pengganti karbon adalah satu saja jawapan, iaitu platinum. Pengganti karbon adalah platinum. Jangan lupa pasal karbon ni, ya. Right. Karbon mudah dapat, dan karbon harga dia murah. Kalau dia bagi 3 markah, karbon bersifat lengai, karbon murah diperolehi, karbon mudah dicari atau mudah diperolehi. Murah, mudah. Okey, pelajar. Tadi kita telah melukiskan larutan tersebut. Kita menggunakan Cl2, kita menggunakan Ki. Jadi apa yang kita nampak tadi ialah kalau ada tanda 2 di bawah, automatik akan menerima elektron. Artinya kalau ada kumpulan, kalau ada pertandingan antara kumpulan 1 dengan pertandingan antara kumpulan 17, kita lupakan 1, ambil 17. Maka dalam cerita ini apa yang kita nampak adalah iodida membebaskan elektron berubah kepada bentuk begini. Jadi ini kalau membuangkan, membebas elektron, menerima elektron, tempat yang bebas elektron, terminal negatif, terminal positif. Nampak kan? Jadi pelajar boleh nampak juga bahawa bahan yang membebaskan elektronnya, bahan yang membebaskan elektron, bahan inilah disebut melakukan proses pengoksidaan. Melakukan proses apa? Pengoksidaan. Bahan yang menerima elektron, bahan ini menerima elektron. Kalau dia terima elektron, melakukan proses penurunan. Jadi pelajar, benda yang atau bahan yang melakukan proses penurunan ialah cecair klorin. Ini merupakan cecair klorin. Jadi cecair klorin yang melakukan proses penurunan disebut sebagai ejen pengoksida. So, ini merupakan ejen pengoksidaan. Dan bahan yang melakukan proses pengoksidaan dipanggil ejen penurunan. Nampak pelajar? Jadi bahan yang membebaskan elektron, proses pengoksidaan, ejen penurunan. Bahan yang menerima elektron, proses penurunan, ejen pengoksidan. Ini yang saya nak rakamkan dalam video yang kedua. So,
Ada lagi banyak video-video yang saya akan tayangkan. Every day saya akan masukkan minimum 2 video. Ada video tentang PT3 Science, ada video Form 4, ada video Form 5, Kimia, Bio, Fizik, Sains teras. So, subscribe, press the bell button. Jangan lupa, please viralkan tentang ajaran Dr. Rush ini kepada semua kawan-kawan kamu di seluruh Malaysia supaya everybody gets the benefit and do well in the exam.